Assalamualaikum warahmatullahi Apa khabar? Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua kawan-kawan? Hopefully kita punya berjumpa lagi kita pada malam ini. Okay. Jadi kejap ya. Kita nak buat sound check dulu dengan video check. Okay. Sound check. Tolong komen sekali ya. Komen dekat kita punya page ataupun dekat ruangan komen kita tu untuk bagi tahu saya kita punya video dan audio okey ataupun tak ya. Tolong. Okay, komen dulu sekali kawan-kawan. Kejap ya. Nah, kita punya setting, alright. Okay. Alright. Kita malam ni kita nak buat macam biasa ya. Tiap-tiap minggu kita review watchlist kita yang 2 minggu lepas. Okay. Kita review watchlist kita 2 minggu lepas dan juga kita tengok apa yang berlaku dalam market kita dan kita buat watchlist untuk minggu ni. Okay. So kita review kita punya watchlist 2 minggu lepas dan juga kita review atau kita buat watchlist yang baru untuk minggu ni. Okay. So, sekejap ya ada soalan tu. Okay. Ada komen. Okay. Terima kasih banyak kawan-kawan. Ada yang komen kat sini. Botak semua hari ni. Itulah. Minggu lepas botak hari tu. Bila? Sabtu ke? Macam tu lah kot. Ataupun minggu lepas lah. Okay, sekarang nampak rambut baru ni semua pun dah tak ada. Terima kasih banyak kawan-kawan. Okay, so let's start. Saya akan share screen. Okay, share screen. Hopefully korang boleh tengok ya video ni. Tengok screen saya. Saya besarkan sikit sebab saya dah test tadi. Hopefully boleh muat lah kita punya full screen dalam Facebook kan. Sebab Facebook sekarang ni yang saya tengok kita tak boleh nak buat live untuk handphone punya format tu yang vertical tu. Okay, sebab saya guna Zoom je sebenarnya. Kalau guna handphone ataupun guna yang Facebook punya live setting tu maybe boleh lah kot. Sekarang saya guna Zoom saja ya. Okay. So kita tengok watchlist kita ni hopefully korang boleh tengok. Dekat tepi ni saya tahu kan block saya punya screen, block saya punya dengan kamera saya tu. Sekejap ya. Apa dia? Sekejap. So ni sebelah kiri ni 010822 jom cari counter ini yang watchlist yang kita buat 2 minggu lepas. Dan satu lagi nanti kita tengoklah 8 bulan 8 rasanya 22. So ni kita try review ni dulu Alright. Okay, saya buka balik kamera saya, sorry. Kita pertama, ini watchlist ni kita akan shortlist ikut dia punya turutan lah sebenarnya. Okay, dan minggu ni, minggu yang 1/8 tu, saya tahu kita miss banyak. Maybe ada 6 counter kot yang duduk sebelah atas kita punya watchlist tu. Sebab saya tak sengaja terscroll ke bawah. Okay, jadi kita tak tengok lah yang tu. Hopefully korang boleh review sendiri yang tu. Dan kita letak yang ni saja sebab yang first few counters tu kita tak study. So kita just silap saya lah, saya terscroll ke bawah terus kan. Okay, so itu boleh tengok sendirilah sebab ada counter yang kita akan pilih dan ada counter yang kita tak pilih. Okay. So tengok pertama, 1 hari bulan 8. Dekat sini. Okay, 1 hari bulan Ogos, pertama tengah down. Tapi masa tu dia closing di atas 5 atas pada 10 dan 10 atas pada 50. Ini adalah screener kita setup yang biasa-biasa. Biasa-biasa saja, tak perlu ilmu yang spesifik ke ilmu macam-macam, tak perlu. Dia cuma perlu faham pergerakan sahaja. Sekejap ya. Alright, so boleh buatlah. Sekejap. Sorry, sekejap. Saya tolong anak saya sekejap Okay, sorry. Okay, so yang ni kita punya trigger hari tu dan lepas pada tu kat sini probably masih keluar lagi dalam screener kita. Okay, lepas pada tu sini tak keluar. Sini siapa yang buat hari Jumaat hari tu dia akan keluar. Sini 1,
closing price atas pada 5, 5 atas pada 10, 10 atas pada 50. Jadi ini kemungkinan besar lah. Jadi kita tengok berapa difference dekat situ. Kalau 5 tu betul-betul duduk atas pada 10, atas sikit je by 0.01 pun dia akan keluar dalam screener ni. Okay. So tu dia. Jadi ini kita naik, kita tengok hari ni naik, lepas tu dia sell down. Jadi ini kita kena tengok time frame lain lah. Kita tahu, baru kita tahu dekat mana kita punya exit. Contohnya maybe 30 minit. Saya biasa guna 30 minit ya. So price ni zap agak naik, lepas tu dia dah mula turun. So dekat 30 minit pun pagi tadi dia naik ni kan. Lepas tu dia gap down dan dia naik. So yang ni tak ada keluar signal apa-apa. Tak ada keluar signal awal. Kita cuba tengok 10 minit. Oh, tak ada 10 minit. Kita ambil 15 minit. So cara baca dia ni. So ni pukul 9, ngam 9 suku, lepas tu 9.30 dia naik lagi ngam macam ni. Lepas tu seterusnya 9.45 tu price gap down kat sini kan. Naik sikit, tak berjaya naik, lepas tu dia mula turun. So dekat 15 minit signal paling awal dekat sini bawah pada MA 5. Ini paling awal lah. Okay, kalau kita buka signal dekat time frame 5 minit. Jarang trade dekat time frame 5 minit untuk saham ni. Tapi siapa ada orang buat juga, ada yang trade dekat seminit pun ada. Jadi terpulang pada skill masing-masing dan kau punya trading system. Okay, macam mana nak cari signal tu. So kat sini signal paling awal kat sini lah dekat 5 minit ni. Tapi memang tak adalah kat sini sebenarnya for me. Okay. So yang paling simple sistem yang saya pakai, saya guna 4 bit tu. Jadi kalau price naik, dia turun saja 4 bit daripada highest point, dah time to exit. Saya jenis yang macam tu. So korang boleh guna, tak nak guna pun tak apa, nak cari sistem yang lain pun boleh. Okay. Kalau saya macam tu kan, katalah 9.40 ni, dia naik sampai 107 contohnya. Okay. Lepas tu dia turun 104, 4 bit, yalah 4 sen lah. Dia turun 103. Dia turun 103, time to exit. Lebih kurang kat situ. Okay. 4 bits. Kalau atas pada RM1, dia 4 sen lah. Kalau bawah pada RM1, 2 sen. Maknanya 1 bit tu setengah sen. Okay. So kat sini 103 dah time to exit. Macam tu. So yang ni pun actually boleh lah right. Kalau daripada sini kan yang chart 5 minit ni. Okay, tapi tak nak cerita yang tu lah. Nak cerita nak cari exit. So saya punya style kalau buat yang betul-betul intraday ataupun short term trade tu memang target macam tu lah. 4 bits kat bawah, highest, exit dulu. Okay, exit dulu. Bukannya kita nak tahu dia nak turun lagi ke tak, memang tak tahu. Okay, kita bertindak dengan info yang ada. Okay, so buka balik daily chart. Okay, jadi dia pergi kat situlah highest 107 tadi, dia turun 103, dah boleh cabut. Okay, kalau nak pakai 2 sen pun boleh juga. Okay, kalau nak pakai tetap nak pakai 2 sen, 2 sen dekat bawah RM1 ataupun 2 sen atas pada RM1 pun boleh. Itu terpulang pada masing-masing. Apa yang sesuai dengan kita lah. Okay, dia tak ada satu perfect plan. Okay, so yang ni kalau kita dah terbeli jugalah kat situ kan, katalah tak ada strategi apa-apa pun, main belasah je ikut yang watch list saya bagi hari tu yang kita buat sama tu, dan benda ni masih lagi profit. Tapi kalau main belasah je kat sini mesti korang tak exit sebab tak tahu nak buat apa kan. Jadi untuk saham ni, in fact untuk technical analysis lah, siapa-siapa yang nak trade based on technical, memang kena ada entry dan juga exit. Exit kena ada dua. Exit untuk profit TP ataupun exit cut loss. Kena ada dua-dua. Kalau hit salah satu, terus out. Okay. Yang kedua, stop commit 1 hari bulan. Kat sini lah. Okay. 1 hari bulan, lepas tu 2 bulan turun, bawah pada moving average 10 ni, lepas tu hari ni baru naik balik. Okay, so ni kira tak jadi lagi, tak jadi apa-apa lagi lah. Masih dalam zone sideways. Sebab apa? Sebab ni siapa-siapa yang ada study box trading tu, saya punya sistem lebih kurang tu lah. Okay. Sebab dia duduk masih lagi dalam range yang strong volume ni. Kalau nak boleh pakai yang bawah ni lagi. Okay, so dia duduk dalam range ni kira macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kat sini next day tu memang dia naik. Kalau dia close atas ni, probably dia akan continue lagi. Jadi sekarang ni short term profit taking dulu, dia sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ke-9 ni baru ada strong volume, dia mula naik balik. Jadi basically kat sini ni dia well supported lah dekat zone kat sini. Nampak tak? Okay. So ni tak ada jadi apa-apa lagi lah, senang cerita. Mr. DIY. Oh. 1 Ogos. Okey, kat sini 1 Ogos Lepas tu dia naik lagi beberapa hari sampai 236 daripada
226. 26 naik lebih kurang dalam 10 sen lah. 226 ke 236 naik 10 sen. Lepas tu dia mula keluar sell signal kat sini. Yang paling awal ni lah. MA5 dekat daily chart. Okay, kalau nak lagi awal dekat lower time frame lah. Okay. So ni boleh dapat sikit lebih kurang dalam 10 sen kat situ lah. Kalau siapa-siapa yang dah ada target, aku nak dapat 10 sen counter ni, dapatlah itu. Okay. Okay, KYM 8 Ogos 1 Ogos. Okay, so kat sini. Okay, jadi kita masuk dalam watchlist kita sebab benda ni hasil trending. Tengok kat sini kan. So daripada sini dia dah mula trending, tapi belum moving averages tak crossover lagi lah. Okay, ni signal yang paling awal. Lepas tu ini, sini dah confirm keluar kita punya dalam kita punya scanner sebab price dah atas pada 5, 5 atas pada 10, 10 atas pada 50 dan seterusnya. Jadi kalau di atas moving average 5 ni, dia punya trend dia strong dan dia kita guna untuk buat short term trade. Okay, so kita tengok selagi dia right macam ni, kita boleh kalau based on trading strategy tu kita hold je lah. Okay, sampailah dia crossover yang ni paling awal moving average 5. Macam tu. Okay, so daripada sini satu naik sampai lepas tu next ni kita punya 8 bulan yang minggu lepas punya. Jadi kat sini ni dia tak ada lagi breakout, dia tak ada lagi sambung tapi dia dah mula bearish kat sini. Okay, actually semalam lah dia dah mula bearish. Sorry, hari Jumaat hari tu. Okay, dia crossover down. Crossover bawah 10 memang short term dah kira habis dululah. Sampailah dia naik atas pada 10 balik. Okay, untuk swing trade KYM dah. Okay, SIME 1 hari bulan sini. Okay, 1 hari bulan. Ni kalau kita buat triangle tu, dah ada. Ni basically kalau kita buat risk reward ratio ni, dalam box ni basically dia dah terkeluar lah. Okay. Tapi ni nampak slightly bullish lah dengan movement hari ni. Okay. So dalam proses ni daripada 2 Ogos ni sampai sekarang ada tanda-tanda dia correction dan kat sini ada tanda-tanda dia mula nak turn. Tapi tak tahu lagi sama ada dia akan jadi sekejap ya. Sama dia naik sikit kat sini, lepas tu dia turun balik ke dia test zone kat sini atau macam mana kita tak tahu lagi. Jadi saya tinggal drawing kat sini. Okay, ataupun dia naik. Ataupun dia akan breakout. Okay, tak tahu lagi. Okay, JAG. Okay, nampak gaya dalam live kita clear. Okay, terima kasih banyak kawan-kawan yang stay tune. Ada 50 orang ni. Okay, saya minta tolong share. Minta tolong share kita punya feed ni, nanti kita share dengan kawan-kawan kita supaya kalau ada ilmu yang bermanfaat malam ni kita dapat sama-sama kita dapat pahala lah insya-Allah. Okey, JAG 1 hari bulan. Pucuk dah kat sini. Saya ada tanda bulat ni sebab dia dah sampai zone resistance. So kita tengok kalau dia breakout kat atas ni barulah so dia turun. Minggu lepas kita ada study kat sini. Saya ada buat anak panah kat sini. Jadi kemungkinan besarlah dia masih lagi dalam retracement punya mode. Okay. Tapi di atas pada 5 EMA 200 dan dia baru saja crossover atas pada EMA 250 kat sini. Okay. Alright. So ini kira kalau ikut betul-betul tak gagal lah sebab tak ada entry sebab kita punya strategi jenis macam ni dia consider buy on breakout. Okay. Next, Scenic. Okay. Scenic 1 hari bulan. Okay, kat sini. Okay. Hari pertama ni dia dah breakout previous high. Lepas tu kita tengok dia naik balik. Dan ada price action dia mula bearish dekat sini bawah pada 5. Okay, kita guna strategi yang simple-simple dululah. Okay. Dan kita cuba cari yang counter macam ni yang dia tengah naik saja. Okay, kat sini boleh, sini boleh, sini boleh. Semua point ni boleh. Even dekat sini pun boleh lagi kita consider untuk buy. Tapi setiap point ni dia ada risiko-risiko dia. Okay. So masa bila kita nak tahu dia top ke tak? Most probably kita tak dapat nak kata benda tu tengah top dengan certainty yang sangat tinggi, tak ada. Sebab kalau kat sini pun basically ni kita boleh kata dia dah mula topish dah, dia dah mula naik. Even maybe kat sini ni RSI maybe RSI kat sini maybe dia dah cecak level overbought. Kita try dulu saya tak pasti ya. Kita teka je tu relative strength index. So dekat sini price sini. Ni saya tanda tadi kan. Ini dah level overbought. So kalau ada indikator ni, saya pun seram nak masuk sebenarnya. Okay. Tapi bila tak ada, kita tak ada terfikir pasal benda tu. Jadi saya punya strategi simple saja, guna price dan juga volume lah basically. Guna price dan volume. Lepas tu guna lagi market structure. Benda-benda simple macam resistance dan juga market structure. Ini kalau kau nak trade technical kan, memang kena tahu dua benda penting ni. Resistance, support and resistance, okay, SNR, dan juga market structure. Maknanya uptrend macam mana bentuk dia, downtrend macam mana bentuk dia, sideways macam mana bentuk dia. Jadi market structure ni dia ada sekali trend dalam tu dan juga trend
trend ni trend line lah. Okey, ada trend line dalam tu, support and resistance ada sekali. Jadi apa nak tak nak buat technical trading ni, especially nak trade tanpa indicator lah, kena mahir market structure ni dulu. Okey, lepas pada tu strategi yang digunakan untuk trading ialah style yang momentum trading lah. Basically kita guna tu price and volume. Okay, so kalau dia keluar macam ni memang dah seram nak masuk. Nak masuk bila-bila pun memang dah seram. Tapi korang tengok berapa banyak kerugian ataupun potential potential gain yang akan melepas kalau refer pakai indicator ni sajalah. Okay, so kalau boleh jangan rely kepada indicators. Okay, sebab siapa-siapa yang pandai guna indicator ataupun trade biasa guna indicator tak ada masalah, sebab korang dah tahu benda yang kena buat. Tapi untuk yang baru boleh cuba belajar dulu tengok, cuma jangan percaya yang indicator ni akan bagi kita result yang bagus kalau kita tak pandai pakai. Kalau kita pandai pakai, insyaAllah okey. Okay, sebab indicator yang macam ni selalunya kena guna sekali dengan market structure sebenarnya. Okey, dan banyaklah saya tengok dekat chart-chart yang sebelum ni, dia ada tunjuk yang harga nak breakout yang sebenar, tapi dia dah sampai level oversold dan tak ada keluar lagi signal yang stronger daripada tu untuk sell. So sayang kita akan terlepas. Jadi untuk guna simple lah, RSI punya indicator ni bacaan dia atas pada 50 dan bawah pada 50 je. Atas pada 50 buy sini. Okay, dan bawah pada 50 atas pada 50 maksudkan bullish, bawah pada 50 maksudnya bearish. Jadi kalau kita nak trade guna indikator ni RSI lah. Okay, kena tahu atas pada 50 saja. Atas 50 dia dah mula bullish. Okay, bukan kat sini maknanya jual, bawah ni beli, bukan macam tu nanti kena baca balik dalam Wilders punya pengasas indikator ni apa yang dia cakap. Okay, so okay dah. SDS ni 1.8 1.8 di sini. Okey. Tak ada line. Ada sepatutnya. Tu dia. Okey. Zone resistance ada dekat area sini. Jadi ingat hari tu saya ada pesan, saya ada bagi tahu bila price ni kat sini dia test 1 kali 2 3 4 5 6. Ada 6 kali dia test ni, maknanya resistance dekat sini sangat kuat. Jadi bila dia breakout sepatutnya dia akan naik jauh. Itu saja dia punya conclusion dia. Okay. So ini hari ni dia dah berjaya breakout. Okay. So ni okey lah kayaknya 1 bulan kat sini. Okay. Next front can. Okay, kita kena buat cepat sikit extend je ni. Okay, 1 bulan Ogos dia duduk dekat zone resistance EMA 200. Lebih kurang lah. Lepas pada tu dia mula turun sikit dan saya punya lukis hari tu maybe dia akan test ke MA50 tapi tak dia pergi sideways sekejap saja dan dia mula breakout atas pada EMA 200. Okay, dia dah mula breakout kat sini. Okay, cuma yang ni candle ni bearish lah. Okay, so ultimately previous high dia kena breakout kat sini untuk dia jadi trending up. Itu saja. Okay, so dia dah breakout major resistance dekat ni buang. Dia dah breakout dekat major resistance area MA50 dan juga dia dah breakout major resistance dekat EMA ataupun SMA 200. Dia dah breakout kat sini. Okay, so tengoklah nanti apa jadi. Alright. 1 bulan kat sini. So dia masih lagi daripada kita punya trigger hari tu dia masih lagi sideways. Ada tanda-tanda dia nak breakout lah. Okay. Tapi belum confirmation. YBS okay, baca komen jap. Okay, Syahriza Ijan kalau keluar jarum sebatang sama ada ke atas ke bawah tu okey tak sebenarnya sifu. Ini soalan yang biasa orang confuse. Dia subjektif sebenarnya. Sebab kan macam mana nak cakap okey. Kalau saya tengoklah kan, dia tak bermakna tanpa kita kaji dissect dengan lebih detail lagi. Contohnya kan okey, ini kebetulan kita tengok 1 bulan kat sini dia dah mula trending up kan. Dah mula trending up, lepas tu dia layan lagi atas pada 5, lepas tu in fact dia atas pada 10. So ni mungkin jadilah. Tapi yang nak jawab soalan Syahriza Ijan tadi tu, contohlah ada satu spike kat sini kan. Lepas tu dia turun balik. Okay. So benda ni dia tak kukuh makna dia untuk kita tengok. Bagi saya lah, cara saya tengok, saya tak tengok dekat sini saja. Jadi mula sekali kita tengok volumenya. Okeylah, volumenya agak besar juga ni walaupun dia tak sebesar yang sebelumnya. Okay. Lepas tu apa yang saya buat, saya akan tengok lower time frame dulu. Maybe 30 minit terus lah. Okay. So saya nak cari relationship antara price dengan volume pada lower time frame masa kejadian tu. Okay. So kita tengok, kita boleh imagine berapa hari bulan alah, tak ingat. 1 hari kita kaji ni 12 hari bulan.
12 hari bulan tengok dekat 30 minit. 12 hari bulan, 11, 12. Okey, so kejadiannya berlaku kat sini. Okey. Ini dia gap up. Okey, dia gap up lepas sesi ni 11. Okey, 12. 12 start kat sini. Lepas tu ni sesi pukul 12 tu dia gap up dengan high volume. Lepas tu kebetulan ni ini dia turun dengan volume yang almost setara. Jadi kat sini ni ada aktiviti ada aktiviti orang kata nak flush ke apa ke, orang yang menjual juga dengan banyak, maybe sebanyak yang dia beli. So ini kita tak boleh nak conclude sama ada untuk time frame ni benda ni masih bullish ataupun tak. Okey, tapi saya nak tunjuk satu contoh lah. Okey, maybe guna zoom. Okey, so contoh yang saya nak cakap tadi tu, kalau kita tengok candle macam ni, okey, tak kisahlah merah ke biru kan, ini dekat daily. Kalau dekat dalam okey, ni open, lepas tu ni close lah. Okey, dia hijau sikit lah. Okey, kalau kita tengok dekat 1 minit lah, terus kita slice kepada 1 minit, kita boleh tengok dia open dekat sini. Lepas tu maybe, okey, ni bukan maybe lah, ini pergerakan dia saya set macam ni. Okey, so pergerakan dia naik, lepas tu dia pun turun macam ni. Okey, so dia habis dekat closing, so situ. Lepas tu dia open kat sini, ni high. Lepas tu low pun sini. Okey, so sekarang ni apa yang saya nak tengok, daily ni contohnya volume besar lah. Okey, volume yang sangat besar. Jadi apa yang kita nak tengok kat sini, starting dari sini, habis kat sini. Okey, so volume dia saya nak tengok masa di tengah menaik ni, volume yang besar-besar. Sampai kat sini. Okey, lepas pada tu dia mula turun ni, kalau dia volume kecil-kecil, walaupun dia macam ni, masih lagi bullish. Sebab apa? Sebab volume yang ni, dia tak keluar lagi. Maknanya dia dah beli, tapi dia tak ada exit. Sebab masa turun banyak ni, tak ada volume yang besar. Kalau terbalik, contohnya masa volume, masa dia tengah menaik ni, volume sikit lah. Okay, ni kita kata sikit. Okay, tapi masa dia turun ni sebenarnya volume yang extremely besar. Jadi bulk of this volume yang contribute jadi daily chart yang macam ni. Okay, daily volume macam ni. Jadi kalau masa turun ni banyak volume dia jadi bearish lah. Nampak tak? Dia dua view yang berbeza dengan satu candlestick yang sama ni. Bila kita tengok dekat lower time frame, kita akan nampak macam ni. Ini yang kalau dia tengah naik ni, volume besar, lepas tu dia turun volume kecil, then probably benda ni masih lagi valid. Tapi masa dia kalau dia turun tu volume yang banyak ni kat sini ni, probably orang dah mula exit on the way down. Okay, so itu cara saya bacalah. Okay, jadi pin bar ni dia secara natural ni dia memang sama ada bearish ataupun bullish lah. Okay, tengok position dia kat mana. Tapi kalau dia dah nampak dekat atas kan, dah kat atas dia jadi nampak bearish kan, buka lower time frame, cuba kaji price and volume tu. Barulah kita dapat lebih confidence lah. Okay, hopefully menjawab soalan Oh, okay, Habis Gojo ada. APB kasih 150 nanti kita tengok Okay, so ni ada kita punya terlalu besar punya subscriber BTST last week everyday profit, cuma exit strategi awal tak berani nak tepi tinggi. Betul lah. Okay, jadi kalau macam Azim ni dia trade on BTST, kalau nak nak exit yang lambat sikit tapi ataupun nak exit on time kan, guna sama ada gun square of 9. Okay, cari resistance dengan support tu, ataupun buka lower time frame, maybe chart 5 minit ke ataupun chart time frame maybe 30 minit ke kan. 30 minit tu normal lah. Kita signal dia maybe lambat sikit. Sama ada untuk sell ataupun buy. Buka time frame, lower time frame, cuba cari, cuba tengok selagi dia naik tu hold. Lepas tu bila dia zap turun bawah pada moving average 5 ke, moving average 10 ke, mana-mana pun boleh. Okay, time to sell. Okay, so boleh cuba yang macam tu. Ataupun jangan cuba lagi, buat back testing dulu. Tengok semua kita punya yang BTST yang kita bagi dalam grup tu. Lepas tu kaji. Tengok macam, jangan kaji yang ke depan ni, kaji yang belakang yang dah jadi. Maybe seminggu lepas ke buka. Lepas tu okay, tengok ini dekat mana yang exit. Buka time frame 5 minit, 10 minit, 30 minit. Buka itu cuba fine tune dengan diri kita. Kat mana yang exit kita rasa sesuai. Tengok dia punya pergerakan dia naik macam mana dan cuba cari itu. Lepas tu, lepas dah dapat formula tu, forward testing dulu dengan kertas. Okay, paper trade ke apa ke. Buat. Lepas tu maybe kita ada benda kita nak fine tune sebab back testing dengan forward testing benda yang berbeza. Okay, so forward testing ni kita ada emosi kita, benda semua rasa tak sabar, kita kena tunggu pun je juga. Kalau back testing ni kita tak payah tunggu. 3 tahun punya data pun kita boleh buat back testing, especially automated kan.
So kaji yang tu, lepas tu dah proven kita dah berjaya fine tune lagi, baru kita forward, baru kita live test. Itu formula dia lah. Okay. Alright, so boleh jawab. Terima kasih banyak Cik Azif bagi support saya. Okay. Okay, Jonathan yang ada OPMB type. Okay, kita tengok sekejap ya. So a few more. 1 hari bulan Ogos kat sini. Okay, dia mula trending, tapi ni kena ingat dia bawah pada 200. EMA 200 kat sini. Jadi price slightly bearish lah, okay, ataupun medium term dia masih lagi bearish. Long term lah kot, okay. EMA 200 ni long term, EMA 50 ni dia medium term, dia dah mula bullish. So kalau dia cross atas pada EMA 200 ni, possibly long term dia dah mula bullish. Jadi bila long term bullish, dia ada large fundamental changes yang dah berlaku lah, kemungkinan besar. Sebab kadang-kadang kalau technical ni ada setengah orang tak study fundamental kan. So assumption dia macam tu lah, okay. Bila price crossover level-level tertentu, dia assume ada fundamental changes. Sebab salah satu filosofi dalam technical analysis ialah price, discount, everything. Jadi dengan price movement saja dia dah consider semua news, semua orang dah tahu. Macam itulah. Okay. Okay. CTOS 1 hari bulan 291. Okay. Okay, 1 hari bulan kat sini. Okay, price dah mula. Jalan lah, ataupun at least dah mula breakout. Jadi kat sini ni maybe akan keluar lagi kita punya price ni akan keluar lagi dalam kita punya screen hari ni insyaAllah. Okay. Maybe dia keluar kat atas ataupun keluar kat bawah. Kalau kita tak sempat tengok, maybe dia ada kat bawah-bawah lah. Okay. NCT 1 Ogos. Okay, kat sini. Okay. So dia still obviously dia straight bawah pada EMA 200. Dia masih lagi long term bearish. Dia turun test ke EMA 50 ni sebelum dia rebound. Jadi dia masih lagi duduk berada di kawasan apa? EMA 200 kat sini lah. Oh, dah ada tanda kat situ dah rupanya. Okay. So dia dah ada tanda. Jadi bila price atas ni sahaja baru kita consider dia bullish untuk especially long term lah. Okay. Opcom 1 Ogos kat sini. Okay. Dan dia masih lagi sideways overall lah. Banyak yang conteng. So dah ada tanda kat sini, dah halang-halang kan. Okay. So saya kata price atas pada level ni baru dia consider bullish. Jadi level ni dah bertukar. Previous high dia bukan yang ni dah, tapi yang ni. So kita naikkan sikit. Level tu lah. Ini X ni pun naik sini. Okay. Itu dia. Bila close atas pada ni baru kita kata dia bullish. Okay. Unisem ni company yang fundamental dia agak bagus jugalah. Okay. 1 bulan masih lagi sideways. Dia berlega-lega dekat area EMA 200. Jadi atas ni bullish, bawah ni bearish. Okay. So in fact dekat sini ni dia dah short term, dia dah break, lepas tu dia naik balik. Yang bawah tu maybe dia test dari sini pun. Tak ada apa-apa, tak ada strong evidence lah. 279 ada tak? 279 dekat Advanced Square of 9. Tak ada. 279 ni yang warna tu yang tak kuat lah. 281, 273. Okay. So dia turun kat sini dulu. Tak ada support apa-apa lah pada saya. Cuma ada zone ni sajalah. Okay. Dia just duduk dalam zone tu. Tanda sikit. Supaya kita tak terlepas pandang. Ni dia zone dia. So dia just test zone tu sebelum dia rebound balik. Okay. Tak ada apa-apa lagi. PCCS last one. Tengok ni candlestick yang sebelah kiri ni ialah 3 bulan dengan fundamental lah. Ini earnings per share dan ni adalah cash flow analysis. Okay. Ni 3 bulan ni sampai bulan 9 lah. 10, 11, 12. Sampai bulan 9 candle ni conclude. Yang ni 1 Ogos kat sini naik sikit sebelum dia dah jadi sideways. Kat sini crossover ni mula bearish lah. Lepas tu dia crossover balik kat sini, mula bullish semula. Okay. Jadi moving average punya trading strategy, kelemahan dia banyak bagi false signal masa market tengah sideways. Yang ni consider tengah sideways lah. Okay. Dia bagus bila trending. Okay. Okay, itu saja. Jom kita tengok satu lagi pantas punya. 8/8 ni dia. Okay, tengok theta. 8/8, 22. So kita punya hari Senin minggu lepas lah. So kat sini dia dah mula naik. Okay, jadi screener ni kalau kita buat macam saya cakap, kalau buat tiap-tiap hari mesti akan nampak konten-konten macam ni. Okay. So signal yang paling awal lah kat sini lah. Sorry, ni lah kot. Okay. Price cross atas pada sorry bukan kat sini. Ini dia yang paling awal. Mana? Inilah. Sorry, ini paling awal sebab last price kat sini atas pada 5, 5 atas pada 10, 10 atas pada 50. Okay. Tak juga. Kat sini lah paling awal. Sorry. Okay. So siapa yang nak adventure sikit, nak cari lagi konten-konten yang macam strong move tu, kadang-kadang konten yang downtrend, biasanya dia boleh naik ataupun dia technical rebound dengan cepat. So kalau konten downtrend maknanya kau orang boleh exclude
MA50. Sekarang ni siapa nak buat screening probably boleh exclude lagi yang bawah MA50 tu. Ataupun nak cari yang spesifik bawah pada moving average 50 pun boleh, sebab kadang-kadang bila bawah pada 50 terlalu jauh, okey, dia rebound tu boleh naik banyak. Okey, bukan rebound lah, dia technical rebound. Okey, correction. So tengok ni pun okey. GOB 8 hari bulan. Okay, kat sini price mula breakout, lepas tu dia retrace, dia test lagi satu level kat sini. Yang kita tanda ni lah satu masa dulu. Okay, so masih lagi belum breakout. Jadi kat sini ni dia dah ada upside sikit lagi saya tanda ni. Lepas tu sama ada kat sini kita tengok dia boleh naik ke atas ni ataupun dia retrace turun ke maybe dekat sini ataupun MA50 ni lah. Sorry, MA50 tanda brush ni. Okay, so maybe kat sini. Okay. So ni fortunate lah kalau siapa-siapa yang bantai je kat situ dah net profit lah, tapi kena hadap dulu lah yang loss tu. Okay. So itu adalah terpulang pada strategi masing-masing. SMI 8 hari bulan sini. Okay. So price bergegar dekat zone resistance, lepas tu dia dah conclude lebih kurang kat sini, dia dah breakout lah. Okay. Breakout dan dia sambung naik. Okay, so ni mungkin jadi, tapi ni kena hati-hatilah, dia dah banyak kali dah flush ni juga ni. Satu kali naik, lepas tu dia flush. Ni kena jaga-jaga sebab bila naik tinggi macam ni, contoh ni kan, ada chances untuk dia kena flush. Jadi kawan-kawan yang operator macam ni memang kena beringat je lah. Kita tak ada formula lain. Korang just kena kenal saja. Counter ni counter operator, counter ni counter pump and dump, counter ni memang tak jalan, counter ni ada fundamental, masalah fundamental dan sebagainya. Okay. So itu semua tu memang sama ada dapat indeks tu daripada cikgu-cikgu ataupun belajar sendirilah daripada market, tengok dekat forum, masuk-masuk dengan grup kawan-kawan orang yang dah biasa kan. Cuba tanya dia orang. Okey, ni Coraza 8 hari bulan. Okay, kat sini. Masa tu dia masih lagi trending tapi ada sign of weakness. Lepas tu dia turun sikit lagi, test MA10 ni sebelum dia rebound. Jadi kat sini ni lagi sekali weakness in price. Okay, volume ni volume biasa je lah. Okay, so ni kalau macam ni maybe dia akan retrace dulu. Okay, nanti papa rotan dia. So ni weakness lah. Jadi sama ada dia sideways ataupun dia mula turun dulu. Kalau sideways tu kira macam price movement tu kita consider strong lah, sebab dia sepatutnya retrace tapi tak. Maknanya ada orang keep buying. Bila orang teruskan membeli, dia support lah harga kat situ. Okay, so bila habis je short term sellers T7 ke T berapa T2 T3 yang pakai margin ke apa ke, so settle dia orang punya for selling dah habis, ada possibility untuk price continue naik lagi. Okay, so ni memang ada weakness lah. Okay, so ni petanda dia, sama ada dia turun besok, lusa, 2-3 hari ataupun dia terus naik. Mana saya tak tahu, orang lain maybe dia tahu. Inari okay lah. 8 hari bulan kat sini. So tengok dia trading bawah pada EMA 200 ni dan dia masih lagi kat situ. So sama ada dia boleh breakout kat atasnya ataupun dia retrace lah. Okay. BIG 10 8. Okay, so 8 kat sini dia test EMA 200 dan besoknya tu dia breakout dengan konklusif. So maknanya dia breakout strong lah ni. Lepas tu dia retrace, buat correction dia sikit kat sini 2 hari, lepas tu dia sambung naik lagi 1 hari kat sini. Dan ini hari yang pertama lepas pada high volume ni. So ni orang panggil T1 lah. Okay, besok T2 probably akan for selling pukul, I don't know, ada setengah broker pukul 4, pukul 12.30 pun ada kan. Okay. Sorry, bukan pukul 12.30, start pukul 2 sampai pukul 4 tu biasanya memang aktif lah for selling. Tapi tengok broker lah kot. Okay. Lepas pada tu probably price akan mula bullish balik lah. Sama je macam ni. Ni satu high volume, lepas tu ni T1, T2 low volume. Lepas tu hari ni sambung naik kan. Hari 12 bulan Jumaat sambung naik. Lepas tu ni T0 balik. So hari ni T1 dan besok T2. So biasanya lepas pada T2 ni kalau tak ada any more sellers dalam market, harga boleh naik lagi lah. Biasanya macam tu lah. Okay. Tapi tak ada siapa tahu for sure. KYM kita dah study tadi. Okay, GSB KYM dah. Kita dah study tadi. GSB 8 hari bulan 5, 8. Okay, so ni dia masih lagi sideways lah. Dan maybe dia dah sampai level resistance, level dah sampai R1 aku, R1 yang saya bagi kat grup lah. Okay. So dah sampai level resistance ni, kalau dia price boleh breakout kat situ, possibly benda boleh naik lagi lah. Okay, kita bacaan dia macam tu. Okay. Resistance dia ataupun support dia kat sini. Previous high. Sensoft masih lagi tak ada apa-apa, dia just trading atas pada dia lega-lega lah dekat zone ni. Sini satu,
Dia boleh kat sini, nombor 2 dan boleh kat sini. Tapi apa-apa kita nampaknya di tengah menaik. Waktu ni tengah menaik. Ni hopefully tengah menaik jugalah. So apa yang jadi lepas ni tak ada siapa tahu, tapi saya akan shortlist juga lah counter ni. Bukan strategi yang saya tunjuk ni, tapi strategi lain. Okay. Teladan 8 5 8. So siapa yang entry ada sini ni break even lah kot, ataupun dia rugi sikit, tengah rugi sikit kalau dia ambil closing kat situ lah. Okay. Ataupun dia entry next day. Ni silap lah kalau entry next day, selalunya macam ni lah, dia akan terlambat. Jadi saya recommend siapa yang betul-betul serius nak trade, cuba start tengok market kalau ada masa, start pukul 3 sampai pukul 5 tu. At least kalau korang buat screening, ada masa lagi untuk entry counter tu. Okay. Sebab kalau entry besoknya selalunya lah, kalau strategi yang saya pakai ni, trend following ni, selalunya entry besok dah lambat. Okay, so ni masih lagi sideways, atas pada ni bullish. Ini level berapa? 97 96, 97 kot. Ini dalam maybe dalam square 9. So bawah ni dia kira bearish. Okay, last kali Notion. Okay, lebih kurang dalam 10 minit kita cuba ambil soalan-soalan dulu. Okay, daripada kita punya share. Okay, sorry, mana? 8 hari bulan. Belum lagi break MA 200. Jadi selagi dia bawah pada selagi di bawah pada moving average 50 ataupun 200 ataupun 22 ataupun salah satu, dikira bearish lah. Jadi sekarang ni price dah duduk in between. So ni dia dikira separa bullish. Medium term ni bullish, MA50, tapi long term masih lagi bearish. Okay, kalau dia dah dua-dua kat atas ni, barulah kita kata dia dah long term dah mula bullish lah. Okay. Alright, so kita buat watchlist baru sini. Ada 12 hari bulan, ada 1 2. Sorry, 15 8. Masih lagi kosong Okay, so kita baca soalan dulu. Ada tak soalan-soalan lagi? Okay, apa tadi? APB. Okay. InsyaAllah kita tengok dulu Master Abai Gojo. APB. Wah. Okay lah. Ni saya kena cari derivatif dia. Okay, tak apa. So dari segi kita punya apa, yang simple punya strategi yang saya selalu cerita pasal ni, dia dah mula trending. Sama ada benda ni masuk dalam watchlist, memang dia akan masuk bawah ni, maybe kat bawah kot. Ni APB yang cuba kita scroll tengok. APB. Ni dia ada. Okay. Okay. Bagus juga ni. Strong. Okay. Sebab dia punya volume ni semua yang besar-besar lah. Okay. So ini memang definitely masuk dalam watchlist lah. Tapi tengok kalau sebab kita pakai standard yang lain sikit. Okay. Kalau sampai ke situ malam ni kita boleh masuk lah. Kalau tak, ini memang definitely masuk dalam kita punya watchlist sepatutnya lah. Okay. Pergi sampai berapa macam tu saya tak tahu. Berapa harga? 1.13 kan. Saya jenis target short term je. RM1.16, RM1.21, RM1.27 dulu. So tiga level dulu lah breakout yang tu. Lepas tu baru go for the next target. Kalau dia memang ada dia macam tu lah. Kalau apa, dia tak break yang tu, dia tak boleh pergi yang seterusnya. Betul tak? Kalau kita tak naik satu tangga, kita tak boleh naik. Kita apa, kita kena lepas juga satu dulu. Lepas tu naik satu dulu. Lepas tu kita boleh turun. Bila kita turun tangga tu, kita reverse, kita kena naik satu balik. Naik level kedua, level 3. Macam tu baru kita boleh naik. Jadi saya punya style, target yang dekat dulu. Lepas tu baru kalau masih lagi okey, hold lagi untuk next target. Hold lagi macam tu lah. Okay. Okay, terima kasih Aywa tolong tanya apa highlight ni APB ni. Okay. Siapa lagi? Hamba tak cukup duit nak tiup-tiup ni. Paru-paru kecil. Okay, Jonathan, PNB tag dengan Huatai. Okay, kita tengok PNB tag dengan Huatai. Sebelum kita buat balik sikit lah. Biasanya kita settlekan watchlist kita dulu baru discussion. Okay, sebab kita dah terlambat sikit. PNB tag dia masih lagi trading di area MA50. So kena tengok sama ada dia boleh breakout ke tak. Sekarang ni dia dah breakout MA50, turun, lepas tu dia breakout balik dan dia turun balik. Jadi resistance dia zone. Dia nak kena breakout sini baru kita kata dia mula bullish, especially bila high volume lah. Kalau ada volume yang besar macam ni dan dia close above macam ni, then kita boleh kata dia ada potential untuk continue lah. Lain macam pula tu. Okay, ni lepas tu zap, tu turun. Yes, contoh. Okay, high volume macam ni. Berapa? Tak penting. Okay. Dia nampak dekat chart ni kita nampak besar je, itu dah minimum lah. Okay. Yang kriteria lain tu kita kena tengok lah.
Okay, ada soalan lagi tak? Okay, Huatai. Lepas tu Syahrizal tanya ni kan, RGT. Okay, tengok Huatai. Oh, okay. Huatai resistance level dia dekat, lebih kurang lah dekat sini. So kita tengok level ni price respect kan. Kat sini price mula naik, lepas tu dia tak boleh nak lepas. So ini dia cuba tak dapat. Ini sekali lagi dia cuba tapi tak berjaya. So level ni ialah level resistance yang pertama lah. Yang price kena breakout untuk dia continue higher. Ini level yang kedua. Dan atas ni level ketiga lah. Okay, so overall untuk short term ni kita nampak dia agak bullish lah. Okay, tapi candlestick ni tak berapa menyokong. Okay, so tapi overall kalau trend ni selagi atas pada 10, dia kira short term masih lagi bullish untuk buat swing trade lah. Okay, tapi overall kalau nak kata strong move, dia kena atas pada 2 resistance level ni dulu. But it might be too late lah. So itu pulang pada kita nak decide kat mana. Okay, Huatai, RGT. Saya cuba nak cerita pasal benda-benda yang simple dulu supaya kita boleh execute. Dan selalunya benda-benda simple ni orang tak apa nak appreciate, dia kata benda ni terlalu mudah kan. Okay. Dia memanglah mudah tapi kita nak apply tu agak susah lah. Okay, memerlukan pengalaman. Okay. So pisau simple-simple pun kita still, kalau dia boleh guna, dia tajam, kita boleh guna lagi walaupun dia dah buruk. Okay, so ni RGT dia dah mula breakout lah kat sini ni. Dia dah breakout maknanya dia dah close above resistance level yang kita decide. So ni saya turunkan sikit 6 kat situ. So ini dia dah mula breakout, tapi dia punya volume dia tak strong sangat lah. Okay. So maybe counter ni akan ada follow through sehari dua lagi kalau ada orang perasan lah. So kalau nak dia naik, nak naik laju memang kena cerita, bagi tahu kat orang, lepas tu convincekan, kena buat cerita lah apa-apa pun. Okay, kena share dengan orang. Lepas tu orang percaya dengan kita punya analisis, dia akan bertindak based on analisis. Itu salah satu ataupun yang level bawah-bawah punya manipulation lah. Okay, kita spread suggestion. Okay, so yang tu kena hati-hati tu. Kadang-kadang kalau kita overdo, dia akan masuk dalam dia boleh consider as manipulation lah. So tu kena hati-hati tu. Tapi stock market memang macam tu lah. Dia bergerak ikut emosi. Dia bukan yang bergerak ikut dia tak semestinya lah, tak semestinya bergerak ikut fundamental, tapi dia lebih pada yang drive stock market tu bergerak setiap hari tu ialah emosi, sama ada greed ataupun fear. So kalau orang greed, harga akan naik. Kalau orang fear, harga akan jatuh. Tapi over the long run, fundamental tu memang ada lah efek dia kat situ. Okay. Cuma yang daily fluctuation ni adalah based on greed and fear. Okay. Ni bullish. Lepas tu dia tanya sini, nampak macam atas EMA 5, 10 tapi tak lepas di EMA 100. Okay, so mana EMA 200 ni? 200 kat sini. Okay, saya hide dulu sorry. Saya abuk pula cat ni. Okay. So 100 maybe somewhere in between lah. Sekejap ya, saya onkan balik. Ni. Ni berapa value dia? 20 ni EMA 5 lah. Okay, yang SMA 5 tu 100. Okay, ni off. On balik ni. Okay, bagi besar sikit. Dah rabun lah. Dah tua dah kan. Ni pun samalah, besarkan sikit just in case nak guna nanti. Okay, off balik. Okay, ni saya punya indikator lah yang ada 5 SMA. So siapa nak ada indikator ni, sebab tak nak guna macam satu nak letak 5, satu nak letak 10, pakai 2 indikator kan. So kalau siapa yang nak ni, SMA 5 ni satu indikator saja ada 5 SMA ataupun korang boleh tukar jadi EMA. Korang boleh tengok video dekat YouTube, saya ada buat macam mana nak buat indikator ni sekali dengan dia punya script. So dekat TradingView. Jadi korang boleh just copy saja dekat description tu ada, copy saja dia punya script tu, create script baru, paste kat situ, voila. Korang akan dapat 5 SMA ni. Okay, insyaAllah. Saya tak ada minta banyak, doakan saya berjaya dunia akhirat sahaja dan juga family lah. Okay, terima kasih kawan-kawan. Alright, so EMA 100 kat sini. Ya, belum lepas lagi. Boleh lah nak pakai, terpulang pada objektif kita. Apa kita nak letak SMA 100 ni sebagai apa? Kalau saya 50 ni sebagai medium term resistance, EMA 200 ni sebagai long term resistance. Jadi kat sini ni kalau siapa Syahrizal Ijan tanya ni, kalau bagi Cik Syahrizal EMA 100 ni sebagai resistance untuk medium term ataupun long term, jadi benda ni masih lagi bearish. Okay. Untuk short term dia dah mula pick up lah, dah mula menaik. So kalau signal Cik Jan kata atas pada ni baru dia bullish, then follow yang tu. Okay, sebab saya tak pakai ni. So saya tak boleh nak komen lah. Benda ni sebenarnya personal. Trading strategy ni ialah personal. Jadi dia tak ada satu trading strategy yang tepat. So kita kena cari yang kita punya. Kita boleh belajar dengan ramai-ramai orang. Saya belajar dengan 4-5 orang cikgu.
seorang pun yang saya tak guna 100% dia punya strategi dia. Saya ada guna ambil sikit-sikit yang mana saya faham, yang mana saya boleh pakai. Lepas tu yang bakinya tu saya just develop sendiri based on apa yang saya tengok, apa yang saya observe daripada kajian kita sendiri. So itu sebenarnya trading plan yang terbaik ialah yang kita punya sendiri. Lepas tu kadang-kadang bila kita belajar daripada seorang tu, kadang-kadang tak jadi sebab kita tak faham sepenuhnya strategi ataupun trading plan yang orang tu buat. Okay? Sebab tu kena hati-hati. So yang penting dia tak ada benda yang boleh substitute ataupun yang boleh gantikan pengalaman. Pengalaman ni sebenarnya cikgu kita yang paling baik. Tapi pengalaman ni biasanya dia punya yuran dia mahal lah. Okey, yuran dia mahal. So kena sanggup yang tu. Awak nak belajar silat yang hebat-hebat pun kena naik gunung lah, naik apa semua, betapa duduk dalam gua semua zaman dulu kan. So orang yang sanggup menghadapi benda tu saja dia akan dapat. Okay. Alright. Ada lagi soalan tak? Okay, Hafiz tanya di next. Banyak pula soalan ni. Okay. Tak apa kawan-kawan. Kejap lagi saya jawab balik. Tapi kita buat watchlist kita dulu pasal kita dah nak habis masa ni. So, siapa yang belum share lagi, tolong share dulu. Okay, dan saya akan jawab siapa yang share ataupun kita punya regular yang regular dalam sesi kita dulu. Okay, share dan saya akan fokus pada soalan-soalan ya. Okay, jom kita tengok di next. Ni ada kebetulan ada orang tanya. Tengok di next. Okay, so ni keluar bearish punya price indication lah. Okay, so saya nak tengok dulu dekat 30 minit. Ada pula example kita boleh tunjuk ni. Nama. Okay. So pukul 12, 10, 9. Okay, dia starting kat sini pukul 9, 9.30. Okay, 9, 9.30 ni price mula naik. Lepas tu kat sini ni ada high volume Ni high volume. Lepas tu dia sideways. Lepas tu ni ada sekali lagi higher volume lah. Tapi dah mula bearish. Lepas tu sell. So ada kat sini volume yang selling lah. Jadi dekat sini nampak macam balance jugalah. So volume yang push up yang ni possibly masih lagi ada kat dalam. Tapi majority ataupun lagi ramai short term sellers dah mula exit the market. So ini bagi saya lah masih lagi tak conclude. Tak konklusif yang benda ni masih lagi short term dia bullish. Kat sini pun dia dah cecah resistance dia ni. Okay, so kita balik kepada daily jadi tengok. Itulah. Nampak gaya belum bullish lagi. Dia dah ada kat sini juga. Okay, belum bullish lagi. So apa-apa pun kena monitor lah. Price pun dah mula melandai ni. So memang dia ada possibility untuk dia retracement dulu. So yang ni saya nak masuk jugalah dalam watchlist kita tengok minggu depan sebab counter ni popular. Okay, hot. Okay. Tambah. Okay. Tengok ARBB. Tapi dia, kalau bagi ranking di next ni for now nampak macam dia dah mula nak start retracement lah. Okay. ARBB, okay, trading bawah pada EMA 200. Oh, penny stocks Okay, penny stocks kita tak payah masukkan dulu lah. Tapi dari segi teknikal benda dah mula bullish lah. Okay, so siapa yang follow sebelum ni memang tahu, sepatutnya tahulah. Saya tak akan shortlistkan counter penny stocks sebab saya nak avoid orang buat simple mistakes yang macam ni. Okay, kita fokus counter yang ada the highest potential. Maknanya confidence level dia tinggi, dia punya upside dia besar dan benda-benda macam tu. Kalau kalau counter penny stocks ni kadang dia lambat dia nak bergerak tau. So kalau dia dah bergerak, dia dah consider lambat. Okay. Sebab ini dia dah gain berapa persen ni? Dah 12% hari ni saja. Okay. So atas pada 10% tu saya consider dia dah overheat lah. Jadi bila overheat dia tak semestinya dia tak boleh naik lagi tapi chances untuk dia retracement lebih besar. Okay. Sebab trading ni dia bukan satu benda yang infinite ataupun benda yang pasti. Dia bermain dengan probability. Jadi kita kena faham yang tu lah. Ini masuk dalam watchlist. Okay. So yang ini saya dah bagi. Sebenarnya screener ni bagus tau. Okay. Especially kalau kita boleh set untuk lower time frame. Jadi benda ni tadi saya ada share dekat saya punya group. Sekejap ya. Saya cuba cari. Baik. Okay. Mana kita punya disclaimer. Okay. Sekejap ya. Saya cuba cari screener tadi. Resident. Kalau saya malas-malas memang saya gunalah screener ni. Okay. Kalau tengah rajin tak adalah nak guna sangat. Okay, ni contohlah. Okay.
saya biasa share screener result saya ni, bukan screener ni, screener setting lain lah. Okay, saya biasa share dalam saya punya group kan. Adalah ni, kita dapat di next apa benda semua ni untuk kita tengok. Dan Synergen ni fit dalam requirement ataupun dalam kriteria screener tadi tu dekat harga ni. Tapi pagi tadi memang semua benda, semua kaunter yang macam bullish lagi kan. Lepas pada tu sebelah petang tu tinggal dua ni je. Okay, Synergen ni 69. Daripada 66.5 tadi tu dia dah naik sampai 69. Okey. Yang ni yang petang dah bearish lah. Okey, masa tu market dah banyak down kan. Tinggal dua ni saja. Lepas tu ini Synergen yang last saya bagi tadi pukul 4 tadi tu 70 sen lah. Harga dah mula naik. So siapa yang nak info-info yang macam ni lah, boleh buka akaun dengan saya, masuk support group percuma sahaja. Okey. Okay, yang pentingnya korang trade lah. Siapa yang tak trade, memang saya tak support juga. Okay. Alright, so Synergen ni masuk sebab dia masih lagi bullish. Tapi yang ni dia dah naik berapa? 17% ni. So probably lah dia dah mula overheat. Oh, dah ada line. Okay. So line tu kat sini dia dah mula breakout dan dia breakout previous high ni. So ini adalah possibly support level yang kita kena monitor. Maybe dia akan retrace ke sini ataupun sini. Ataupun ada chances juga dia untuk dia naik juga. Sebab ni overheat ni maybe dia lower chances lah untuk dia continue. Okay, apa-apa pun kita tengok pergerakan nanti. BTST maybe okay kat sini. Okay. SMI, oh ni counter ni. Okay. So ni saya nak masukkan dalam watchlist juga, tapi kita kena berhati-hatilah. Counter ni yang ada possibility manipulate lah. Manipulated. Okay, hex in. Okay, zone resistance masih lagi kat situ. So okay, dia baru sajalah breakout kat situ. Okay. Next resistance dia ni memang kita dah lukis sebelum ni lah. So ni saya nak masukkan juga. Okay. Pertama, tak sangka pertama ni digital banking license tak lulus, dia tak dapat kan. Lepas tu dia tak naik. Lepas tu dia turun sideways kat sini, sambung naik balik. Ni maybe ada cerita lah, tapi saya tak study fundamental maybe ada news. Maybe ada. Jom kita tengok dalam pick a stock ni. Pertama, kita cari kalau ada news. Pertama. Ni website ni saya biasa tengok untuk inilah, cari fundamental news, tengok fundamental info dan sebagainya. Siapa yang subscribe untuk yang yang pro punya level, korang akan dapat banyak lagi lah, ada macam shareholder transaction, dapat latest punya ratio ataupun berapa shareholding salah satu individu dalam satu company tu. Okey, pertama ni okey, ni 11 Ogos. Yang ni berita ni dia dah lama dah juga. Pertama tu fokus on digital services ni, sebelum ni pun dah ada. Tapi ni bulan Ogos yang banyak juga ni berita-berita yang positif ni. Regularization plan. Adakah ini dia PN17 ke tak kan? Oh. Okey, 10 Ogos. Okey, so ni korang kena take note lah, dia ada sikit masalah kat sini Okey. So lain pada tu tak ada berita apa-apa lah. Ada lagi tak ni? Okey, ni yang announcement yang 11 bulan tu. Ni baca nantilah. Okay. So fundamental pun bagi saya penting jugalah. Okay. Kadang-kadang saya tengok especially in terms of news lah. Okay. Alright. So ni slightly bullish. Okay. Tapi kena tengoklah ini yang candlestick yang jarum tu. Okay. Kena take note kat situ. Okay. GOB. Dia dah duduk dekat level resistance ni. So sikit lagi. So kita gerakkan sikit ke sini lah. Yang tu. Sama ada dia boleh breakout ataupun tak masuk dalam watchlist. AVI 11 sen. Tak payah masuk dalam watchlist. Okay. Technical memang dah bullish dah pun. Okay. HB 14.5 sen. Ni yang belum jalan lagi. Tak tahu bila dia nak bergerak ni. Ada possibility untuk dia naik ke. Tapi dia tengah sideways macam ni. Kalau beli sekarang pun memang kena assume kita kena hold maybe sebulan 2 bulan ke. Kalau dia naik bonus. Okay.
Evergreen ada good news ni. Okay, boleh tambah. Okay. Ni pun bagus, dia ada keluar macam yang candlestick hitam ni sebenarnya apa potential indicator lah. Ni yang saya punya apa buat sama dengan topong bursa itu, pirate flag ni. Okay. So indicator ni dia tunjuk potential sajalah. Potential move akan berlaku move yang besar. Cuma direction dia kita tak dapat nak determine. Ini satu ni keluar satu ni candlestick hitam, lepas tu dia dah mula turun. Ini memang sakit lah. Ini sebab potential dia nak berlaku pergerakan besar, tapi direction tu kita tak boleh nak certain. So kena berhati-hatilah guna indikator ni. Okay. Ni satu, lepas tu ini keluar satu lagi, lepas tu ZAF turun. Lepas tu ni tak ada apa-apa. Sorry, ni ada dua. Yang ni ketiga, lepas tu dia ada move up ni lah. Okay, ni satu lagi keluar pada flag, lepas tu ni move up. Ini keluar pada flag, ini moving up. So dia potential sajalah. Dia bukan 100%. Dan kita kena follow kita punya trading plan, kena ada support dan resistance dan sebagainya untuk kita guna indikator ni. Jadi by the way, indikator ni ada dia dah open untuk subscription dekat website Topong Bursa. Korang boleh tengok lah. Saya rasa first time buyer RM80 kalau tak silap saya. Okay. Lepas tu dia ada datang sekali dengan sebulan punya support group lah. Lepas pada tu kalau nak renew support group tu boleh continue subscribe. Dan indikator ni untuk first 100 user dia bagi apa lifetime saja, dia terus bagi sajalah. Okay, sebab tu bergantung pada TradingView. Kalau kita dah grant access dekat TradingView, jadi apa selagi TradingView ada dia akan honor lah benda tu. Okay, so apa lepas pada 100 tu dia orang kata maybe dia akan charge apa monthly fee ke benda macam tu lah, dia akan expire. Tapi saya tak pasti lagi dia orang punya plan macam mana. Okay. So Evergreen dah masuk. Okay, cantik. Coraza ni dah mula slightly bearish lah. Okay, maybe dia akan start retracement itu. Jadi kat sini ni ada setengah orang dia akan ready untuk buy on dip. Jadi strategi yang macam tu sesuai lah. Okay, especially bila ada signs of rebound dekat lower time frame kat sini contohnya. Okay. Masuk. Tapi ni saya rasa dia nak retrace dulu lah kot dah sampai zone resistance ni. Okay. Moving in. Oh, lama tak tengok. Oh, penny. Okay. Tak payah tengok lah TSH. Okay, dah mula uptrend. Tapi masih lagi trading bawah pada EMA 200. Okay, medium term maknanya dia masih lagi bearish lah. Okay, short term dah bullish. Okay, masuk Genetech. Oh. Dah breakout. Okay, dia dah breakout level ni. Ni zaman dulu punya target lah. Sikit lagi. So dia kena breakout kat atas ni dulu baru kita consider dia bullish balik lah. Untuk yang swing lama-lama punya lah, bukan untuk intraday. Intraday kita kena screen dekat lower time frame. Okay, so ni saya rasa ada sikit lagi tu upside, kita masukkan juga lah. Manalah tahu kan dia nak test resistance tu. Okay, Mestron. Okay, masih lagi. Kenapa dia macam sikap ni? Kita apalah. Oh. Okay, dia dah lepas previous high kat sini. Dia ada satu lah zone resistance yang next level kat sini. Lebih kurang sini. Okay, so ni masukkan. So dia dah dekat zone resistance kat situ. Masukkan. VIS. Yang ni simple saja strategi kita. Screener kita ni kita set based on ni harga bawah RM3 dan juga kita susun by volume lah. Oh. Yang ni bagus ni. Dia uptrend dah ni. Dia baru saja nak jalan lah kiranya. Okay, sini pun bawah. Shortlist. Cuma yang ni kita tengok ni highest volume So probably kat sini sama ada kita tak tahu sama ada orang buy ataupun yang buyer ataupun seller yang volume yang besar ni. So boleh study dulu 30 minit ataupun any lower time frame lah. So kat sini masa time dia doji tu yang volume yang paling tinggi. Aduh. So tak boleh nak tengok 30 minit, kita tengok 15 minit dulu. Pun tinggi juga. Susahlah. So ni kita masih lagi tak tahu buyer yang ramai ke ataupun seller yang menang pukul 9 ni. Okay, sebab dia candlestick masih lagi macam tu. Dan kita buka lagi seminit lah terus. Okay. Buka seminit je dulu, tengok pukul 9. Ni dia.
Okay, pukul 9 highest volume buy, probably buy ataupun yang pre-order punya match tu kan. Lepas itu naik dah mula turun. So volume yang first daripada pukul 9 sampai 9-8 minit ni yang banyak lah sebenarnya. Nampak macam stabil lah kat sini. So ada orang yang berebut nak beli, akan beli masa ni, dan orang yang dah berebut nak jual, dia akan jual. Jadi tak konklusif lah. So pada saya dia tak tentu lagi bearish ataupun bullish. Walaupun dekat daily chart tadi ni kita dah nampak bearish kan. Okay, mana tadi? Dekat daily chart ni dah nampak bearish, tapi saya tengok dekat lower time frame tadi tu, saya punya conclusion masih tak boleh nak kata lagi bullish ataupun bearish. Ni masih lagi neutral lah. Okay, sebab dekat lower time frame tu tak ada bagi strong signal dia dah bearish. Okay, so ni masuk. Kita masuk Theta. Oh, Swift ada. Ni hari Zintek ada. Theta Edge, dia dah mula menurun. Moving average 5 pun dah mula turun. Boleh lah nak masuk. Ada resistance tak? Dia dah duduk dekat level resistance. Ada lagi tak? Inilah boleh pakai yang tu. Saya pakai closing price. Okay, lebih kurang kat situ. So ni short term nampak bullish lagi lah. Okay, tak apalah, kita masukkan. Swift. Ni mana MA 200 tak ada belum siap lagi lah. Okay, moving average 50 pun start kat sini. Okay, so dia dah mula bullish. Okay, masukkan dalam watch list. Ni okay sebab dia moving average dia tu semua dia dalam on the way menaik. Okay, cuma ni ada satu lah candlestick ni yang merah yang latest ni yang membuatkan dia mencengkuk turun. Moving average dia naik, lepas tu dia mula jadi macam tu. Okay, yang kita nak dia menaik macam ni saja, dia stop macam tu. Ataupun dia naik, dia stop macam tu lah. Kalau dia dah mula menyengit ni, maybe dia akan turun dulu. Okay, sebelum dia sambung naik. Kalau dia nak naik lah. Okay, so ni benda yang kita kena tengok. Kena tengok angle ni. Okay, Swift masuk. Inari. Ni pun mula mengecil ya. Dia tak sempat sampai EMA 200 tu. So yang ni kita masuk untuk monitor sama ada dia boleh breakout atau tak. Ni ya, tanda atasnya. Barokah, 3.5 sen. Dah lama dia duduk level tu. Daripada harga berapa? Daripada harga, banyak lah. Daripada harga RM2. Okay, RM2 tu pun maybe lepas pada corporate adjustment lah, corporate exercise. Jadi adalah sikit tanda-tanda orang tengah accumulate kat sini. Okay, tapi ni maybe long term punya game lah. Okay, tak payah masuk lah. Okay, penny stocks pun. Closing tag masuk dalam watch list. Okay, sebab ni high volume dengan dia dah breakout level-level yang penting lah. Okay, so resistance dia dari sini. Biar kat situ lah. Okay, masuk. Okay, ARBB PA. Berapa ni? 4 sen. Tak payah tengok lah. AGES. Ini keluar banyak kali lah BTST. Cuma dia tak perform. Okay. So, okey lah kat sini kot. Boleh lah masuk watchlist. Manalah tahu kan. OCK. Tak nampak kaunter ni. OCK. Okay. Alright, so ni masuk dalam watchlist. So, cuma yang ni saya kata masuk dalam watchlist ni agak menarik ya. Cuma dia dah mula naik banyak ni. Kita takut dia sideways dulu dekat area EMA 200 ni. Okay, kalau dia boleh continue naik, it's a bonus. Okay, tapi ni jangan lepaskan lah. Ni boleh monitor dulu lah. Okay. Syscorp. Okay. Good volume juga kat situ. Ni ada orang tanya itu ni. Maybe apa lah. Saya tak ingat sama ada dalam sesi kita ni ataupun klien dalam grup. Saya tak ingat mana satu. Okay, so ni pun masuklah dalam watchlist sebab dia dah obvious lah signal dia. Dah mula bullish. Okay, high tech. Okay, kita maybe tengok 1-2 lagi ya. Tak sampai ke bawah ni kot. Okay, banyak lagi ni.
Semua yang okey-okey. Semua yang popular lah. Apa di Sonic, DPS ni tak familiar. Penny Stocks okey. SDS dah ada tadi kan. Tafi ni semua ni. Tapi kita tak payah masuk sebab dah ni lah kita dah lambat. So kita tengok balik apa kita punya soalan-soalan. Okey. APB ni ada komen sini. Amirul tanya Bistat. Okey. Faizal, APB keluar QR petang tadi, rally untuk QR possibly lah. Terima kasih banyak Cik Faizal. Tengok Bosted sikit. Bosted ni counter plantation kalau tak silap. Betul tak? Plantation ke? Oh tak, big plant. Plantation. Bosted ni yang heavy industry tu, LT80. Betul tak kan? Bosted. Industrial. Okay. So yang plantation tu ialah bee plant. Bosted plantation. So ni ada sangkut paut lakut dengan apa? Dengan kapal LCS kan? Ni. Okay. Okay, so ni ada dua lah berita hari ni. Okay, so maybe ada good news lah kat situ. Maybe dapat extra injection fund ke apa kan. Okay. So yeah, Bosted kita nampak dia dah mula slightly lah going up. Okay, kalau kita ambil low yang ni dua tu. Okay, kalau ambil ni pun nampak macam okay lah, mula bullish lah. Okay, so tak tahu sama ada ini area support level dari segi teknikal lah. Kalau dia dalam, kita expect dia akan duduk dalam range ni lah. Unless kalau ada apa, kalau ada changes, then possibly dia boleh breakout ke atas ni. Ataupun kalau katalah Bosted kena saman ke apa ke, dan price akan turun bawah ni. Jadi level dia ni besar juga lah range ni. 83 ke 70 ni. Lebih kurang 13 sen kat sini. Okay, nampak gaya dia mula melemah ini. So puncak ni tak sempat nak sampai ke zone tu. Jadi saya tak tahulah sama dia akan form triangle ke apa ke, kita tengok nanti. Okay, so ni bagi saya neutral lah. Neutral. Dia ada sentimen yang related to news lah ataupun fundamental. Okay, Luqman Nur Hakim tanya Jackson. Jackson ni ngam tak? Okay, tadi ada dalam grup ni. Okay, so kita adalah kita share tadi Jackson. So short term Jackson dia uptrend. Lepas tu level resistance dia maybe kita ambil highest ni lah kot. So dia kena breakout kat sini dulu baru dia consider bullish. Tapi kat sini dah mula signal yang benda ni dah mula nak bergerak naik lah. Okay. Dari segi technical, dari segi market structure ni dah low. Lepas tu ni dah breakout kat sini. Okay, dah high. Lepas tu dia buat satu lagi dia panggil higher low. Okay, paras yang rendah lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini yang low dia. Okay, high low, dan kalau dia breakout kat atas ni dan dia mula retracement, dia akan buat high high. Okay, itu adalah ciri-ciri uptrend. Okay, untuk short term ni lah. Ultimately dia kena breakout kat atas ni. So once dia dah breakout kat atas ni, baru kita consider dia strong move up. Sebab apa? Highest point kat sini. Jadi apa penyebab kalau tak ada any fundamental changes dekat company ni, tak ada sebab untuk dia breakout kat atas ni. Sebab semua information semua dia dah factor in highest kat situ. Unless ada new development, ada chances untuk price breakout previous hari. Development yang better daripada sebelum ni. So kena fikir dari segi logik yang macam tu lah. Ya, trading saham ni pada saya kena banyak connecting the dots. Okay. Okay, ni untuk short term ni kita nampak bullish lah, especially bila dia breakout kat atas tu. Okay. Okay, Halimi tanya K-Power. Kita ambil 3-4 soalan lagi lah sampai 11.30. Okay. K-Power dia dah cecah MA50 ni, dah mula keluar dia panggil apa? Bullish harami, bearish harami. Dia dah keluar itu. So kalau dua candlestick ni maybe akan start of retracement ataupun even worse dia start reversal. Okay, tapi kena hati-hati lah. So dia dah mula naik ni dekat MA50 ni, maybe akan short term retrace dulu sebelum dia sambung naik. Tapi siapa pun tak tahu benda tu. Okay. So kalau saya watchlist dulu lah counter ni. Okay, maybe dia akan test dekat MA10 ni dulu. Synergens boleh hold ke tak? Saya tak boleh jawab soalan macam tu. Kena follow your trading plan. Kena follow trading plan. Kena tengoklah sama ada trading plan based on apa. Moving average ke apa ke, kena follow your plan. Okay. Maybe you boleh tengok lower time frame. Tengok lower time frame, carilah sell signal kat situ. Okay, follow your plan. Tak boleh jangan dengar cakap orang. Saya pun tak boleh nak cerita boleh apa kena buy ataupun sell. Okay, so ni untuk 30 minit ni masih lagi bullish. Tapi dia dah ekstrim lah. Okay, SWS Anwar tanya SWS cap. Okay, SWS cap. Ni tanya saya ke apa ni? Tak apalah, saya tolong jawab je lah. Minta maaf kalau bukan soalan tu pada saya. So dia dah breakout.
atas ni dia dah mula slightly mula bullish lah, tapi dia masih lagi duduk dalam trading zone. Satu. Okay, dia duduk dalam zone yang macam ni lah. Okay, so kita expect dia akan duduk dalam zone ni unless ada few changes dari segi fundamental ataupun ada new sentiment ke apa ke, sama ada dia breakout. Kalau sentiment positif dia breakout ke atas ni, kalau negatif dia akan turun. Okay, Muhammad Hazlami, PK okay tak? Okay tak okay, kita decide sendiri. Okay, saya akan share based on saya punya view lah. Oh, okay. Kalau macam ni, saya jenis yang breakout uptrend punya trader, saya tak ada buy on dip dan sebagainya. Okay, tapi saya komen lah juga. Ni kita tengok level support and resistance kat situ. So macam saya cerita itu, support and resistance ni adalah satu level yang by default dia consider kuat. Okay, jadi sepatutnya dia tak boleh breakout resistance dan sepatutnya dia tak boleh nak break ke bawah support level. So itu default dia macam tu. Jadi kalau price breakout level-level ni, maknanya pergerakan dia kuat. So pergerakan dia kuat tu maybe dia boleh naik lagi ataupun dia just temporary saja. Okay, macam kalau ada besi lah, body armor lah contohnya kan, yang tebal macam tu, lepas tu ada peluru datang, pam, hit tu kan. Jadi kalau peluru tu tak kuat dia punya strength dia akan bengkokkan. Okay, jadi resistance tu ataupun besi tu dia akan bengkok lah. So dia bengkok. Okay, lepas tu ada satu lagi, kalau dia kuat sikit lagi, maybe dia tembus saja tapi peluru tu terlekat kat situ. Okay, sebab dia tak cukup power. Dan satu lagi, dia tembus, lepas tu tembus terus peluru tu, lepas tu peluru tu dah habis tenaga dia pun just jatuh tak jauh pada situ. Dan satu lagi yang kuat punya, dia terus tembus, tak jadi apa-apa, pam, terus pergi, lepas tu hit next target. Okay, so dia ada banyak strength yang berlaku kat situ. Jadi tugas kita untuk sebagai trader untuk kita tahu yang ni kuat ke, sederhana ke, tak kuat ke, tak boleh break ke, apa. Itu tugas kita. Okay. Jadi sekarang ni price kita tahu dia dah duduk dekat sini. Jadi sepatutnya level ni tak break. So now sama ada dia boleh rebound naik ke level test, maybe test yang MA50 ni ke. Okay, ataupun test kat sini. Itu kita punya trading plan kita ataupun kita nak analyze dia macam mana. Jadi antara level yang penting ni lah MA50, lepas tu previous high. Okay. So dan kat sini price dah duduk dekat support. Sama ada dia boleh bergerak naik ke sini ataupun tak, chances dia equal. Sama ada naik atas ni ataupun dia break turun ke bawah ni. Okay, ni pandangan saya saja tau. Dan mungkin salah. Okay. So sama dia sepatutnya level ni boleh bertahan. Tapi kita nak tahu, kena tengok jugalah besok sama ada macam mana dia boleh breakout, dia naik ataupun dia breakdown turun macam ni. Bila dia breakdown tu pun kalau dia duduk berlegar-legar dekat di sini, macam saya cakap tadi lah, peluru tu maybe dia tersangkut kat situ jadi tak tembus terus. Okay. So kena tengok keadaan semasa. Okay. Jadi secara basic teknikalnya, price dah dekat support, sepatutnya dia melantun. Dan maksimum dia akan melantun sepatutnya dekat area sini lah. Okay, sepatutnya. Jadi on the other side, dia boleh juga break level ni dan maybe dia akan test dekat area EMA 200 ni ataupun memang maybe cari sini. Ni strong support level dekat zone yang ni. Okay, so tu saya punya conclusion lah. Nak kata okay ke tak, kita yang decide sendiri sebenarnya. Okay, kalau ikut saya punya study ni okay sebab dia dah duduk pada support saja. Tunggu confirmation, maybe dia mula rebound dengan higher volume ke, maybe akan ada continuation daripada situ. Okay, so untuk trade counter ni bukalah lower time frame, tengok dekat 30 minit. Kalau ada mula trending up, boleh follow kat situ. Jadi saya bukan nak recommend buy atau sell, tapi saya bagi contoh ya. Contoh. Okay, siapa lagi ya? Okay, ni satu, saya tengok soalan last. Assalamualaikum tuan, beza antara Muhammad Faizal SMA dengan moving average. Benda sama saja. Okay. Moving average tu dia singkatan kepada simple moving average, pasal dia benda yang samalah. Okay, yang lain daripada tu ialah EMA, WMA, apa lagi moving average? Sekejap ya. Moving. Okay, kita ada ni moving average scan pula lah. Okay, ni maybe dah ada satu masa dulu lah kot yang saya set dulu kan, saya pun tak ingat lah. Smooth moving average. Okay, kalau SMA smooth moving average tu lain sikit lah. Okay, dari segi calculationnya bezanya. Saya lebih suka guna yang simple moving average saja sebab saya tengok tak ada beza sangat lah pun. Lepas tu tak ada spesifik sebab, saya just suka benda-benda yang simple saja. Okay, ada EMA dia slightly awal dia punya trigger tu. Okay, kadang-kadang kalau EMA tu dia dah crossover dulu, okay, price dah cross atas EMA,
SMA dia belum cross lagi. Tapi saya lebih suka pakai SMA pasal dia lebih stabil lah. Okay, EMA ni dia macam kalau kita tengok zoom lagi, kita akan nampak dia macam zigzag sikit. Kalau SMA dia lebih smooth. So saya suka yang smooth tu. Dia berbalik kepada apa yang kita suka sebenarnya. Okay, dia tak ada plan yang terbaik. Yang terbaik kita punya sendiri lah. Okay, teknikal ada tak lagi? Moving average apa lagi ya? Ni yang script punya teknikal. Okay, moving average. Ni simbol. Menunjuk. Technical. Okay, tak ada lah kot dia. Mana weighted moving average? Tak ada. Lepas tu EMA pun tak ada. Ada macam-macam lah moving average ni. Jadi kena tengok dekat dalam apa? Dalam kat sini lah yang mana kita suka. Kalau nak kan, boleh instead of kita tanya saya, cuba letak semua overlay, semua indikator yang kita nak guna tu, cuba cari apa, which one is better than the other. So yang tu saja yang apa kita saja yang boleh jawab soalan tu. Okay, tanya boleh, tapi kita ambil itu sebagai guide saja, bukan kita guna sebagai fakta. Sebab trading plan ni macam signature kita tau, macam kita punya sign. Asalkan kita pegang pen tu betul, kita sign atas kertas ataupun tempat yang sepatutnya. Lepas tu apa lagi ya? Ciri-ciri tu lah kita pegang. Lepas tu pen itu kita dah buka penutup dia kan. Semua benda-benda basic tu dah settle. Kita sign huruf X sekalipun, tak ada siapa boleh benda tu salah. Sebab itu adalah signature kita. So yang pentingnya kita kena tahu dia punya details dia lah. Kalau kita nak tulis huruf A sekalipun, cikgu ajar A macam ni. Kalau kita tulis A sengit sikit, tapi still A juga. So tak boleh nak kata benda tu salah. Kecuali kalau kita kata A, kita tulis A, tapi sebenarnya kita nak tulis B. Benda yang berbeza. Jadi kalau macam tu memang dah salah. Trading system ni ialah personal. Kita kaji dulu semua benda yang dengan yang betul. Lepas tu kita formulate sendiri. Jadi kalau nak dapatkan pendapat orang lain tu boleh tanya sebagai guide lah. Okay? Dan maybe boleh tanya orang-orang yang dah biasa guna. Kita punya plan macam ni, tolong review. Okay ke tak okay? Jadi kena tanya orang yang align dengan kita juga. Kalau kita tanya orang yang tak align, dia maybe tak boleh bagi jawapan yang tepat. Sebab tak sama rentak. Okay, kena tanya ramai-ramai orang lah. Lepas tu kumpulkan pendapat dia orang, tengok yang mana okay. Okay, so basically itu saja sesi kita hari ini. Saya minta maaf banyak terextend lebih kurang 30 minit. Okay, terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Kita ada 20 orang dah belah hari. Okay, daripada 70 lebih tadi, kita tinggal 58. So, siapa-siapa yang nak buka akaun CDS dengan saya, boleh teruskan kontak saya dengan ikut WhatsApp lah. Okay, 0195262785. Dan ada support group, semua tu saya boleh provide for free lah. Dan saya akan bagi lebih support kepada siapa yang aktif. Kita ada BTST, kita ada macam-macam lah indikator kan, support group dan sebagainya. So, untuk membantu korang semua untuk buat trading yang lebih baik. Okay. Satu yang saya tak buat sekarang ni, untuk 2022 ni tak ada plan untuk buat kelas, memang dah tak buat dah pun. Cuma boleh follow dekat YouTube Teropong Bursa dan juga maybe dekat Facebook page lah. Itu saja. Jadi satu benda lagi saya nak beritahu, dekat dalam Facebook ada satu profile, fake profile fake profile pakai nama Teropong Bursa juga. Dan sekejap ya, saya tengok nak share dengan korang ni supaya, sebab dia ni selalu contact semua yang follower Teropong Bursa. Even kawan-kawan saya pun ada dia contact, dan dia akan buat kawan dulu, tanya khabar semua tu sebelum dia mana search button. Ni search. Okay, Teropong Bursa. So dia akan contact, dan akhir sekali dia akan offer investment plan. So jangan masuk ke situ. Ada dua dah profile Teropong Bursa yang fake punya. Dia ada kat sini. Ini kita punya Ini adalah page Teropong Bursa, page consulting agency. Ini kita ada dua profile fake. Satu yang ni dan satu yang ni. Saya dah report banyak kali dekat dalam kepada Facebook, dan dia kata profile ni tak menyalahi apa-apa. So saya kena, tak tahulah kena buat report polis ke apa kan. Ni satu fake profile 585987, dan juga ni satu lagi 404 ni. Okey, sebiji lah ni, ada dua orang kawan saya ni mutual. Saya dah bagi tahu dia orang dah. Okey. So kena hati-hatilah. Okay, dia akan WhatsApp, dia akan hantar Facebook Messenger kepada kawan-kawan semua untuk
eventually dia akan ajak join investment plan yang scam punya. Okay. So tolonglah hati-hati ya. Saya tak boleh nak bertanggungjawab benda ni pasal kita dah report dekat Facebook dan dia tak buat sesuatu. Okay, itu saja saya daripada saya ni. Terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Siapa nak kontak saya personal boleh kontak saya dekat WhatsApp. Okay, nombor telefon saya 02785. Okay, saya post kat sini 019 5262 785. Kalau korang dial kat keypad tu, korang dial 019 KAMARUL. InsyaAllah akan dapat nombor 6252 785. Okay. Terima kasih banyak kawan-kawan. Kita jumpa lagi depan insyaAllah. Selamat malam dan Assalamualaikum.